Bab ke-54, bab pintu-pintu dan penyelak pintu Kaabah dan masjid-masjid. Abu Abdullah berkata, Abdullah bin Muhammad berkata kepadaku, Sufyan meriwayatkan kepada kami daripada Ibni Jurayj, katanya, Ibnu Abi Mulaikah pernah berkata kepadaku, wahai Abdul Malik, kalaulah engkau melihat masjid-masjid Ibnu Abbas dan pintu-pintunya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW pergi ke Mekah. Baginda SAW memanggil Uthman bin Talhah. Uthman pun membuka pintu Kaabah. Nabi SAW masuk, yakni ke dalam Kaabah, bersama-sama dengan Bilal, Usamah bin Zaid dan Uthman bin Talhah. Setelah dikunci pintu Kaabah itu, Nabi SAW berada seketika di dalamnya. Kemudian mereka semua keluar. Ibnu Umar berkata, aku pun bersegera mendapatkan mereka. Aku bertanya Bilal, yakni di sini tak ada disebut, tapi dalam riwayat yang lain sebut belakalah tentang sembahyang Rasulullah SAW di dalam Kaabah. Bilal berkata, Nabi SAW telah bersembahyang di dalamnya. Aku bertanya lagi, di bahagian mana? Bilal menjawab, di antara dua tiang. Ibnu Umar berkata, tetapi aku terlepas untuk bertanya Bilal, berapa rakaatkah Nabi SAW telah bersembahyang, yakni di dalam Kaabah itu. Jadi ini sebenarnya bab ini masih lagi berkenaan dengan masjid. Tak habis lagi masjid. Masjid ni sorry salah lagi baru habis. Sorry salah ni baru habis. Jadi risalah yang ke-9 lah, ni yang ke-8. Yang ke-9 tu masih masjid lagi. Pajarlah cerita pasal masjid, macam-macam bab dibuatnya. Yang mana setengah-setengah tu dalam kitab-kitab biasa ni tak ada sebut. Tak ada sebut. Di sini Imam Bukhari cerita tentang pintu-pintu dan penyelak pintu, pengunci pintu dari dalam dan luar. Bolehkah diadakan? Itu dia nak cerita. Jadi kalau masjid ni kena terbuka, terdedah gitu, dan untuk orang buat beribadat kan sepanjang masa 24 jam, boleh belaka bila-bila masa pun. Jadi tak boleh tutup lah. Kalau katuk jadi lagu mana? Dosa kau. Jadi makna menghalang orang daripada beribadat kau. Atau termasuk kau di dalam ayat di bawah ni kan, cuba perhati, nota 729 tu, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi, yakni orang ramai, dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk bersembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu. Orang-orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa takut kepada Allah, bukan dengan cara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatan itu akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab siksa yang besar. Jadi adakah termasuk dalam ayat ni? Ni tak ada orang lebih zalim daripada orang yang halal. Orang pergi nak beribadat di dalam masjid. Dan terjemahan yang kita ambil itu salah satunya. Ada juga terjemahan-terjemahan yang lain
di situ, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid. Wa sa'a fi kharabiha. Tidak semesti maksud meruntuhkan, ada juga ahli tafsir yang mentafsirkan di sini dengan arti menyepikan masjid, berusaha menyepikan masjid. Jadi kharab itu tempat yang sepi, tak ada penghuni, tak ada orang duduk. Itu yang dikatakan kharab. Jadi kira-kira adakah mengunci pintu, menutup pintu masjid itu termasuk dalam kita berusaha menyepikan masjid? Kalau meruntuhkan itu, tak ada orang Islam nak meruntuhkan masjid kan, takkanlah nak meruntuhkan masjid. Ada jugalah rosak-rosak tu, tak kira. Dalam keadaan biasa ni tidak akan ada orang yang meruntuhkan. Yang adanya mungkin menyepikan masjid. Jadi tak ada orang yang lebih zalim daripada orang lagu ni. Jadi apakah buat pintu tu menghalang orang lah dari satu segi. Setengah-setengah masjid tu pintu nak masuk ke dalam ruangan besar tu, setengah masjid tu dikunci, pintu besar, pintu pagar lagi kunci. Jadi macam mana? Itu juga Imam Bukhari nak cerita, nak bincang. Jadi biar masuk semua perkara yang berkaitan dengan masjid tu termasuk di dalam bab-bab yang dia bincangkan. Jadi adalah setengah-setengah kitabnya, kalau kita perhatikan, dia tak ada banyak gini. Ni dia ambil ni berdasarkan ada hadis. Mengikut kajian dia ni sesuai dimasukkan dalam bab masjid ni. Perlu dibincangkan. Setengah-setengah dia tak cara tu. Kecuali dalam kitab-kitab fatwa lah. Dalam kitab-kitab fatwa memang ada lah, tentang goni dalam masjid tu. Kalau kitab fiqh biasa, dia tak ada banyak sangat perbincangan seperti dalam Bukhari ni. Jadi macam mana? Itulah Imam Bukhari buat tajuk ni. Dan dalam nota 729 tu, Imam Bukhari mengadakan bab ini untuk menjelaskan beberapa perkara berikut. Ini tujuan dia. Jadi orang panggil maksud terjematil bab, maksud tajuk bab ni. Tujuan dia ada maksud. Yang pertama, hukum memasang pintu dan penyelak pintu masjid. Apa hukum? Jadi kalau hukumnya haram, kita buat pitih tu pun haram, tukar jubuat tu pun haram, dosa lah mana. Tu nak tahu hukum tu setara mana. Yang kedua, hukum menutup pintu masjid. Tutup pintu masjid tu apa hukumnya? Yang ketiga, adakah menutup pintu masjid berarti menghalang orang ramai daripada beribadat? Dan termasuk dalam ayat yang kita baca saat ni. Yang keempat, apakah amalan sahabat dalam perkara ini? Sahabat buat gada, Nabi SAW sendiri buat gada, sahabat buat gada. Itu yang perlu kita perhatikan. Bagi kita ni hak mengaji, dia kena tengok situ. Kalau hak ni kata gini, hak ni kata gini, pendapat tu berbeza-beza. Jadi kita kena kembali kepada Nabi SAW sendiri, dia buat lagu mana, sahabat-sahabat buat lagu mana. Kena tengok situ. Memasang pintu masjid dengan penyelaknya dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasalah, tak ada keperluan, tak ada lah mana biasa. Adalah sesuatu yang diharuskan. Harus, kalau lagu hukumnya. Memasang pintu masjid untuk menyempurnakan binaannya, mencantikkannya dan memelihara kebersihannya pula dikira sesuatu yang elok, yakni mustahab. Hukumnya mustahab. Tetapi kalau barang-barang berharga di dalam masjid tidak terpelihara, melainkan dengan memasang atau menutup pintunya, maka pada ketika itu hukum memasang pintu dan menyelaknya adalah wajib, mengikut keadaan lah. Jadi kira-kiranya orang duduk buat pintu mana-mana masjid tu, dia kira tak selamat lah. Untuk menjaga masjid tu perlu ada pintu. Jadi dalam keadaan tu wajib. Kalau kita tanya masing-masing orang pun sekarang ni, setuju ke tidak masjid tu buka bebas, bila-bila masa, tak akan setuju rasanya. Tak akan setuju. Semua setuju kalau ada pintu. Sebab apa?
Kalau tak ada pintu, orang jahat ramai sekarang ni. Dia tak cara hak siapa pun. Tabung masjid dia boleh curi lagi. Tabung piti dia pecah. Banyak kita dengar cerita. Buat lari, orang teruk, orang rosak. Dari segi agamanya rosak sekarang ni. Dalam keadaan ni lagilah setara zaman dulu, zaman yang orang baik-baik itu pun ada. Jadi dalam keadaan ni lagilah perlu adanya pintu tu. Inilah cara Islam ni memang dia jaga kepentingan, kepentingan individu, kepentingan masyarakat, kepentingan apa-apa pun jaga dengan cara dia yang sendiri. Begitu juga dengan hukum membuka dan menutup pintu masjid. Ada orang panggil pula ditugaskan siap tu, siap tuk siap. Yang mana kerja dia tu lah antaranya jaga pintu, katuk, buka. Dalam keadaan ada maslahat dan keperluan, menutup pintu masjid tidak berarti menghalang orang ramai daripada beribadat, dan ia sama sekali tidak termasuk dalam firman Allah tadi yang kita baca tadi. Amalan para sahabat pun gitu juga. Memang ada buat. Kalau kita perhati zaman Nabi tu, pintu Kaabah ada ke tak ada? Ada. Pintu Kaabah ada. Bahkan pintu Kaabah ada dua. Pintu Kaabah asalnya ada dua. Lepas tu orang kafir Quraisy buat, dia buat bila Ibnu Zubair naik, dia buat seperti hak asal, hak dia faham daripada Nabi SAW raya, iaitu pintu ada dua. Alik hak masuk sekarang ni dan alik sana. Pintu ada dua. Dan direndahkan Kaabah tu, dia bawahkan, bukan dia angkat tinggi, mengikut hak asal lah, tapak Nabi Ibrahim. Dia cuba nak buat begitu dan buat dah lah. Tetapi di zaman kemudian ubah pula. Ubah tu sebuah adalah ni. Sampai sekarang ni mengikut hak yang diubah kemudian. Ada pintunya. Masjid Nabi SAW pun ada pintu. Bukan tak ada pintu. Jadi semua ada pintu. Kalau orang buat pintu tu tidak salah lah, sebab ada di zaman Nabi SAW, Nabi tak ubah, bahkan Nabi buat begitu, tidak salah lah. Pintu depan tu memang ada. Pintu hak baru ni kita bincangkan, pintu hak sambung di belakang rumah tu pun ada. Mana ketika tidak perlu ditutuplah pintu tu, ketika perlu buka. Jadi orang-orang hak duduk dalam rumah tu masuk melalui pintu yang kita panggil khawkhah dulu. Kita sudah bincang panjang hak tu 2-3 minggu, cara ke khawkhah tu. Maknanya ada pintu, ada pintu. Dan pintu masjid itu ada beberapa. Jadi sekarang ni pun kita tengok masjid ni ada pintu tu, ikut hak tu lah, kira-kiranya ikut hak tu. Jadi tidak salah buat pintu masjid ni, tutup pun tidak salah. Cumanya hak ni kena beringat lah, kadang-kadang dia telajak. Kalau jadi sarang ataupun tempat orang-orang yang orang-orang yang jahat tidur, itu kalau siapa begitu, mungkin selepas tengah malam bolehlah kunci pintu luar tu, pagar tu. Tapi kalau tidak begitu, tak boleh tutup tu. Siapa orang tak boleh pergi nak buat ibadat. Dia ibadat ni tidak kata tengah hari saja, sekat pukul 12 tengah malam, tak. Siapa pagi. Kalau orang nak sembahyang tahajud, nak sembahyang apa mana, kita tahu. Dia nak pergi sembahyang situ. Kalau kita tutup pintu pagar tu, kalau tutup pintu ruang utama masjid tu, boleh kira lagi. Kira-kiranya bila orang masuk di bahagian luar tu ada lagi masjid juga tu. Kalau buka setara tu tak apa dah. Jangan tutup semua. Takut-takut termasuk dalam ayat ni. Termasuk dalam kita ni menahan orang untuk pergi beribadat di dalam masjid, mengingati Allah di dalam masjid.
dan kita berusaha menyepikan masjid. Takut-takut tu masuk dalam hati. Jadi kena perhati molek lah situ. Nak kata tak boleh tutup langsung pun tak boleh juga, mungkin keadaan tu berbeza. Keadaan berbeza. Tetapi dalam keadaan tidak bahaya sangat, tidak terancam sangat, pintu pagar tu kena buka. Kalau tidak buka, hak besar apa hak kecil, biar orang boleh masuk. Sebab kadang-kadang dia banyak perkara orang-orang menguruskan masjid ni pun. Dia setengah-setengah tepat tu. Macam masjid Kubais Khiyam misalnya, contoh masjid Kubais Khiyam, masjid besar tu Jadi kadang-kadang dia buka pintu di belakang tu, kita selalu duduk masuk belakang tu, orang jadi buat laluan jalan kereta pula. Shortcut situ itu dia. Jadi dia tutup tu, itulah sebabnya. Tak safe jadi laluan. Lepas tu bila-bila masuk tu macam-macam orang masuk. Dengan sebab tu. Tapi dia ada juga satu bahagian mana-mana dia buka sikit, mana kira-kira orang boleh masuk. Letak kereta luar lah, boleh masuk juga. Dia tutup bahagian ruang utama tu, ada pintu-pintu banyak tu, tapi bahagian luar tu boleh tu. Itu masjid juga. Tak apa dah lah tu. Tidak makna menghalang dah, tidak makna menyepikan masjid. Setara tu tak apa dah. Jangan tutup langsung. Jangan tutup langsung. Kecuali kalau tutup langsung ni lagu ni orang tak pergi ke masjid tu. Ada perginya kambing, biri, apa. Kalau lagu tu sementara mungkin nak baiki ke nak apa ke, ataupun dalam keadaan bahaya ke, kalau masuk mungkin utuh ke apa, itu memang menjadi kewajipan. Kena tutup pagar tu pun. Ini sebab tu kita tak boleh kata tak boleh tutup semua, ataupun mesti tutup semua. Tak boleh kata. Itu bergantung kepada keadaan pagar tu pun. Apatah lagi kalau hak dalam tu. Jadi hak tu lagilah bergantung kepada keadaan. Sebab apa? Bahagian tu banyak sangat barang-barang yang berharga. Lampu-lampu kadang-kadang sekarang ni tak cara ambil belaka. Ambil belaka. Kalau dalam masyarakat rosak gitulah. Tidak kata tempat kita, tempat mana-mana pun di Jordan misalnya, pernah saya pergi, lampu dia ambil lampu, makanya lampu ni traffic light. Kita kata nak agak apa lah, nak pasal mana lampu traffic light sajalah, dia gerai, dia cabut. Ada juga. Tu orang panggil negara-negara Islam lah. Teruk lagi pada kita, teruk lagi pada kita. Dia tak nak sabar buat tu. Jadi dia berasa payah, berasa lambat, dia cabut. Lemah kita kadang-kadang tengok. Jadi benda ni berlaku di mana-mana saja. Malangnya orang Islam tu pula tu memalukan lah, memalukan benda-benda gini. Dah kalau kita kata di masjid kita ni, tempat kita lah ni, tak selamat nak letak kasut ke, selipar kalau comel sikit, balik jalan kaki balik. Tidak malu kalau orang tahu Allah masjid tu. Tapi hak jenis jahat ni kan dia tak kenal tempat dah. Dia tak kenal tempat. Dia kira dia boleh jual hak second hand kan, banyak juga kedai second hand. Dia pergi tolak situ, ikut dia boleh apa sing pun. Dia masalah penyakitnya orang-orang duk cerita lah. Hak tu lah, penyakit tu lah, hak nombor satu sekali yang menyebabkan jadi punah habis ni. Penyakit berat. Jadi kalau kita pergi masjid lah, kalau kita kata tempat kita ni, tak nampak kalau tengok di selipar kasut tu orang kita ni kaya, senang, tak nampak. Sesak lah kau nampak. Dah pakai selipar buruk-buruk, pakai selipar baru, kasut baru, ni kena ambil kau orang. Jadi ni memalukan. Padahal kita ni antara yang terbaik dah ni. Setara tu. Kalau tempat lain dia bukan selipar, duduk tangga, duduk depan tempat sujud tu. Dia letak kotak situ, khusus situ. Pasal apa lagi teruk? Lagi teruk. Dia ada kotak antara dua saf ni, saf depan dengan saf belakang ada kotak. Dia letak selipar kasut situ masing-masing orang naik. Lepas setara tu orang Islam ni teruknya. Masyarakat Islam lah, secara keseluruhannya lah,
Tu. Jadi tempat kita tu ringan dah. Setara tu. Situlah boleh nampak orang Islam ni setara mana. Orang Islam ni setara mana. Masyarakat umum dia tu rusak banyak. Tak terdidik, tak terkawal waktu tu. Tetapi sebenarnya beberapa kerak je lagu tu. Kadang-kadang orang tula je kan? Dia raung masjid. Dia pergi situ, minggu ni pergi sini, pergi kata orang tula je kadang-kadang. Tapi kita ramai-ramai ni hak tak ada bersalah ni pun jadi malu juga, jatuh juga. Sebab apa? Kalau kita tidak boleh kawal lah keadaan itu. Inilah benarnya. Banyak perkara lah berlaku di masjid kan. Itu satu perkara. Hak bisingnya, hak gaponya, gegelnya budak Allah lemah kadang-kadang tengok. Memang tidak terkawal, teruk. Jadi budak-budak ni mari mana? Mari sekolah, mari mana-mana rata lah. Jadi tidak mendapat pendidikan yang secukupnya lah kita kata. Sehingga dia jadi berasa sedap budak-budak. Tak ada. Berapa banyak kalau kita pergi tengok masjid lagu tu. Jadi ini semua memalukan. Jadi ada kewajarannya kalau tutup masjid. Kalau tidak, pergi tidur situ, pergi buat gapo tak tahu. Pergi geger di situ. Jadi tutup masjid banyak hikmatnya. Kunci masjid banyak hikmatnya juga, banyak kelebihannya. Jadi di situ kita nampak perlu ada pintu-pintu ni, selak, kunci perlu ada. Apalagi macam kita sekarang ni kan banyak kemudahan. Kadang-kadang masjid tu tempat beripun orang-orang hak sasar, hak gila. Hak ni mari kalau kita nak ngajar pun tak sedap dah. Mai ganggulah macam-macam. Jadi tidak terkawal. Padahalnya kita ada apa dia? Kita ada ni polis apa dia ni? Rakan apa dia apa ni? Rakan kop apa? Jadi kita boleh panggil berapa nombor dia? Tak tahu, tak ingat. Macam-macam kita boleh panggil. Dan memanglah dia itulah bendanya perlu ada kawalan. Sebab saya kata gitu tu, salah seorang saya hak mengaji di luar negeri dululah. Mati kena tikar di masjid ya. Di masjid Miri. Jadi dia adalah macam-macam lah. Ajaran sesat ni dia kena bunuh beberapa orang alim dulu baru boleh ilmu dia tu. Jadi dia tuju masjid ya. Kalau tu tubik masjid, nak dakat tu dia tikar. Mati. Beberapa peristiwa berlaku begini, bukan satu. Jadi sepatutnya itulah bendanya. Takut jadi kalau buka sangat hak lagu-lagu tu pergi duduk tidur situ, tak terkawal. Daripada mendedahkan orang kepada bahaya, baiklah kita kawal. Kawalnya dengan cara begitulah. Sebab itulah hukum dalam masjid ni kan dia berubah di zaman sahabat dulu. Sampai zaman Sayyidina Ali memang tak imam duduk sekali dengan makmum seperti biasalah. Kalau kita sini dalam keadaan aman ni, berapa orang kena tikar kan? Sayyidina Umar sendiri kena tikar dalam semaya. Sayyidina Ali pun ketika dalam perjalanan nak pergi semaya. Jadi bila begitu Sayyidina Muawiyah ni tengok tak boleh, ni bahaya ni. Mana orang nak membunuh pemimpin Islam, nampaknya begitu. Jadi dia semaya dalam sangkar. Dalam sangkar orang panggil maqsurah. Jadi dia buat, misalnya kita kata kawasan mihrab tu dia ada jaring-jaring jeriji besi lah. Dia duduk dalam tu, masuk kunci semaya tu imam. Jadi makmum tak apa duduk di luar pun. Kenapa? Sebab apa? Takut tadi lah orang sengaja dia menyamar pergi orang semaya pergi tikar. Memang dia pun nak kena juga, kena dah. Cuma tak kena tepat, tak mati. Lepas tu baru buat tempat yang tertutup begitu. Mana sampai ke peringkat dalam masjid, dalam lagi tempat tu imam tu boleh kita tutup dengan syarat nampak lah kita kunci kau kalau bahaya. Ini keadaan yang kita dapat pelajari daripada sejarah.
Tidak kata bila duduk dalam masjid tu tak boleh terkunci, tak boleh tutup langsung. Tu imam ni mesti kena boleh sekali, boleh undur belakang. Tak mesti. Bergantung kepada keadaan. Di situlah kita tengok kebijaksanaan para sahabat ni. Kita boleh contohilah. Zaman Rasulullah tak ada buat lagu tu. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali tak ada buat belakang. Tapi Sayyidina Muawiyah ada buat. Kalau kita kata kita tak boleh terima dia lah, dia bukan contoh lah, bukan Khulafaur Rasyidin contoh, tak dapat lah hak tu. Nak kita ikut. Tapi kalau kita terima dia seorang yang baik, seorang sahabat juga, kita boleh ikut. Boleh dalam keadaan perlu. Kalau tak perlu, tak payah lah. Tak perlu, tak payah. Jadi masalah keperluan ni dia berubah-ubah mengikut keadaan semasa kan. Seperti kita kata Siap di zaman Nabi tak ada secara khusus tugas bagi kita kata habuan ataupun gaji kita kata khusus pun tak ada. Muazzin tak ada juga. Tapi zaman kemudian Sayyidina Umar buat. Tidak semestinya sahabat-sahabat ni dia tengok Nabi tak buat, dia tak buat langsung. Kalau benda tu ada faedah umum, dia akan buat. Dan lebih terkawal, lebih terjaga, terpelihara masjid kau apa-apa dia akan buat. Itu yang kita pelajari daripada sejarah. Misalnya Sayyidina Umar, dia bagi habuan kepada siap, kepada guru-guru yang mengajar di masjid di mana dia bagi. Dan tukabbah muazzin tu pun dia ada bagi juga. Jadi orang duduk buat kemudian ikut sunnah dia. Orang panggil sunnah Khulafair Rasyidin. Tidak sunnah Nabi, tapi sunnah Khulafair Rasyidin. Nabi SAW sudah pesan dah, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafair Rasyidin al-Mahdiyyin. Kamu kena ikut sunnah aku dan sunnah Khulafair Rasyidin al-Mahdiyyin, yang terpimpin. Jadi antaranya kita belajar yang sekarang ni, bagi kepada tu imam, bagi kita mariman Sayyidina Umar. Nabi tak pernah buat, tetapi Nabi sudah akui dah sunnah Khulafaur Rasyidin. Cumanya kalau kita hadkan Khulafaur Rasyidin sapapak, berarti sekat tu dah lah. Hak masalah tu imam nak duduk dalam sangkar, kita kata dalam tempat yang tertutup, kita tak dapat pelajari daripada pak orang tu, tak ada. Sebab tidak buat zaman dia. Itu kita boleh belajar daripada Sayyidina Muawiyah. Khulafaur Rasyidin juga. Cuma orang kita duduk faham Khulafaur Rasyidin tu pak. Jadi wasunnatul Khulafair Rasyidin pak tu. Itu silap. Sebenarnya bukan pak Khulafaur Rasyidin itu. Lama adapun hadis dia, sebab apa yang jadi gitu? Sebabnya hadis juga. Sebab itu penting sangat kita mengaji hadis, baru kita tahu puncanya. Puncanya ada hadis yang kata khilafah tu sampai 30 tahun. Jadi bila dia kira-kira Sayyidina Muawiyah ni tidak termasuk dalam 30 tahun, lepas pada 30 tahun, jadi tidak khilafah lah. Apa lagi nak kata Khulafaur Rasyidin? Tu je benar. Padahal kedudukan hadis tu setara mana? Tak ada orang bincang. Tu sebut tu 1000 tahun lebih sebut. Lagu tu lah mana-mana. Jadi orang ni memang duduk faham Khulafaur Rasyidin pak. Kalau lah pak, benda tak diskusi, banyak lagi hak lain. Kita tidak akan dapat belajar daripada siapa-siapa pun daripada hak pak tu. Hak duduk dalam maqsurah. Tu imam duduk dalam, dia panggil maqsurah. Kita tengok lagi. Amalan para sahabat dalam perkara ini amat jelas. Masjid-masjid yang dibangunkan mereka juga mempunyai pintu dan penyelak. Sebab Nabi SAW pun suruh ikut sahabat dia. Sahabat-sahabat dia, bukan Khulafaur Rasyidun tu pun, sahabat-sahabat hak lain dia suruh tu. Dan ikut sahabat itu pun bagi kita kat utama benar lah. Ahli sunnah ni, nama kita pun Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli sunnah tu apa dia? Orang-orang yang mengikut sunnah. Wal Jamaah, jamaah mana hak terjamin? Contoh, jamaah sahabat lah. Kita ikut sahabat. Tu ahli sunnah ni, kadang-kadang orang terlupa nama dia tu sendiri. Nama dia tu sendiri, dia terlupa. Tu kalau ada hak ni, sebab itulah Imam Bukhari cuba tengok dalam kitab hadis, hadis sunnah
sahabat-sahabat. Dia orang sama. Sebab apa? Kita ni kan ahli sunnah wal jamaah. Jadi jamaah mana hak Tuhan akui dalam Quran? Jamaah sahabat lah. Sebab tu yang penting jadi contoh kepada kita. Hal ini dapat dilihat umpamanya di dalam asar Ibnu Abbas yang dikemukakan oleh Bukhari di dalam tajuk bab di atas. Cuba kita perhatikan. Dia kata, Ibnu Abi Mulaikah kata kepada Ibnu Jurayj, wahai Abdul Malik, nama Ibnu Jurayj itulah Abdul Malik, kalaulah mu tengok masjid Ibnu Abbas, pintu-pintu dia mu tengok, gitu lagu, hebat, kemah, comel. Menunjukkan contoh daripada sahabat ada. Masjid ni kemah, comel, pintu comel, kukuh. Itu maksud dia. Itulah jadi contoh. Jadi kalau kita buat masjid kemah, masjid besar, masjid hebat, comel, tidak sama. Itulah contoh yang ditinggalkan oleh sahabat kepada kita. Ini dia kata, kalaulah, kata dia, wahai Abdul Malik, kalaulah engkau melihat masjid-masjid Ibnu Abbas dan pintu-pintunya. Tapi tak habis ayat tu. Tak apa, kita bincang kemudian. Tak habis ayat. Dia nak ceritanya, kamu akan kagum, kamu akan berasa nampak hebat lah. Hebat. Imam Bukhari nampaknya mahu membuktikan sekurang-kurangnya keharusan memasang pintu berserta penyelaknya di setiap masjid. Semua masjid. Kalau nak buat pintu penyelak, harus, boleh. Itu pada dasarnya. Sekurang-kurangnya boleh. Seperti kita kata tadi, hukum tadi kan, kalau dalam perlu benar itu jadi kewajiban pula, bukan setakat boleh saja ya, wajib. Tak buat tu pula jadi salahnya, tak buat tu pula jadi berdosanya, tak sebenarnya tak buat tu. Dia nak wayak setiap masjid. Sebab itu dia buat tajuk pintu-pintu dan penyelak pintu Kaabah dan masjid-masjid. Dalam hadis ni kalau nak kiranya, dalam hadis di bawah ni dia tak ada, dia cerita tentang Kaabah tu ada pintu gitu je lah, selok pintu masuk dalam, selok pintu. Masjid-masjid lain tak ada hadis yang musnad. Mana di bawah bab ni, di bawah haddatsana ni tak ada. Itu cara Imam Bukhari lah tu. Cara dia dah. Tapi dia lah tajuk dia sebut masjid-masjid, bukan Kaabah saja. Di mana dalil untuk pintu-pintu masjid lain selain daripada Kaabah tu? Mana dalilnya? Kira-kiranya hadis musnad tak ada di bawah bab. Cuma dia mari itu asar Ibnu Abbas itu saja, yang menceritakan masjid Ibnu Abbas. Kalau mu tengok masjid Ibnu Abbas lah, kalau mu tengok pintu-pintu, jadi ada sebut pintu situ lah. Jadi kira-kiranya Imam Bukhari pada dengan hak tu, ataupun dia kiaskan masjid-masjid lain dengan Kaabah, dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram ada pintu, Kaabah tu dalam dia tu pun yang merupakan pusat dia, hak tu pun ada pintu juga. Jadi bila Kaabah tu apa dia, Masjidil Haram tu apa dia, masjid lah. Jadi kalau hak tu ada pintu, hak lain apa salahnya kalau ada pintu? Situ lagi lah tempat tumpuan, tempat orang ramai. Itu pun ditutup, ada ketikanya tutup. Jadi kalau masjid lain bukan tempat tumpuan manusia seluruh dunia, lagilah boleh tutup. Imam Bukhari nak cerita tu, dia nak cerita tu. Dia kemukakan satu hadis saja, hadis tentang Kaabah ada pintu. Tu je dia nak cerita, dia sebutnya. Masjid-masjid lain tak ada sebut. Dia ambil berdasarkan qiyas, dia faham berdasarkan qiyas. Qiyas apa? Qiyas aulawi. Ini menunjukkan Imam Bukhari ini bukan bermazhab zahiri. Walaupun banyak pendapat dia, kadang-kadang kita nampak serupa dengan Daud Zahiri, tetapi dia bukan zahiri. Sebab kalau zahiri dia tak pakai qiyas, kaedah dia tak pakai qiyas, tak ada qiyas. Imam Bukhari ni sama guna qiyas. Guna qiyas. Bila guna qiyas, dengan sendirinya tahu bahawa dia ni bukan zahiri. Cuma ada pendapat-pendapat
ya serupa itu kebetulan sajalah, kebetulan. Kebetulan. Misalnya dia kata seperti yang kita apa ni bicara sebelum pada ni kan, perempuan mari kata boleh duduk dalam masjid, boleh baca Quran, boleh pegang Quran. Itu serupa dengan mazhab Zahiri tu. Serupa dengan mazhab Zahiri. Tetapi dia bukan Zahiri. Dia pakai qiyas. Salah satu yang kita tahu sebab salah satu ciri lah bukan Zahiri, dia pakai qiyas. Itu siapa pun ulama mana pun kaji Bukhari ni, syarah Bukhari mana-mana pun terima. Bila kata terima qiyas, dia bukan Zahiri. Itu benda kena pakai. Kalau Zahiri dia tak terima qiyas. Jadi orang duduk kata pegangan kita, rujukan utama kita Quran, sunnah, ijma', qiyas, itu mengikut hak jumhur. Bukan semua. Ada juga hak tidak terima qiyas pun Islam juga, ahli sunnah juga. Jangan kita sempitkan fikiran kita. Kalau kita kata orang hak tak pakai qiyas tu bukan ahli sunnah kan, puak-puak Zahiri tu bukan ahli sunnah lah. Padahal tidak. Semua terima dia ahli sunnah. Hak tentunya Quran dan sunnah. Situ je pergi situ. Semua kena terima. Mazhab mana, aliran mana pun kena terima Quran dan sunnah. Ijma' tu ada khilaf dah. Tetapi kita ahli sunnah ni semua terima ijma'. Ijma' ke apa? Ijma' sahabat tak ada khilaf. Mazhab Zahiri pun terima juga. Hak dia tak terimanya ijma' mujtahidin, hak lain tak terima. Dia tak terima. Tetapi hak dia mesti terima Quran dan sunnah. Sebab tu ya duk sebut Quran sunnah tu, sebab hak lain tu masih ada khilaf lagi di kalangan ahli sunnah pun. Jangan kita ingat ahli sunnah ni semua serupa. Kalau tak percaya kepada qiyas, tak terima qiyas tu bukan ahli sunnah kan. Tak tu bukan, tak kena tu. Pukul sama sendirilah kita kata. Pukul sama sendiri. Kalau lagu tu. Mazhab Zahiri terima ijma' sahabat. Orang-orang lain, mazhab lain termasuk Imam Bukhari ni lagilah. Dia bukan terima ijma' sahabat saja, ijma' mujtahidin pun terima juga. Cumanya sukar kita nak cari ijma' sungguh mujtahidin, sukar. Sebab itulah kita dapati dalam bab ijma' ni banyak orang kata ijma' ni kata dok lagi gini-gini, banyak khilaf. Itulah sebabnya. Itu jawapan saat ni kita sudah bagi dah. Bukhari hanya mari satu saja hadis tentang Kaabah, tapi maksud dia hanya untuk masjid-masjid. Dia tak mari hak tu. Cara dia faham tu kita sudah sebut dah. Salah satunya iaitu qiyas aulawi. Qiyas aulawi ni qiyas, kalau hak ni lebih-lebih lagi boleh lah. Mana dia gitu. Setara Kaabah tu bila-bila masa 24 jam tak boleh nak halang orang pergi tawaf, orang pergi beribadat. Setara tu pun dia ada pintu. Bahawa masjid-masjid lain tidak jadi tumpuan sekalian manusia ni, lagilah boleh tutup pintu. Setara tempat lagu tu dia tutup, ada pintu, ada masa tutup. Ketika perlu sekurang-kurangnya ketika nak bersih, nak kemah masjid tu, cuci. Kalau orang masuk tu kira tak tutup, tak ada orang kawal kat, duduk nak mop lantai dia tu nak rebah orang licin kena. Dia ada masa-masanya kena tutup. Sekurang-kurangnya ketika perlu gitu nak bersih masjid. Jadi itu tidak terhalang, tidak kata salah tutup masjid ni. Banyak sebab untuk tutup masjid. Jangan kita tengok sekara orang curi tu saja. Banyak lagi hak lain-lain yang mengharuskan kita tutup masjid. Nak tutup tu payah kalau tak ada pintu. Kalau ada pintu kau cik senang, selesai. Orang pun tak boleh masuk. Lepas tu kita pergi kepada wahai Abdul Malik, kalaulah kau melihat masjid-masjid Ibnu Abbas dan pintu-pintunya. Itu ada nota di situ. Ada nota 2. Dah kita baca kitab Bukhari ni, kena tengoklah hak tu. Dia Bukhari ni ada 2. Mungkin kalau kita di kalangan kita ni ada pakai hak Bukhari
ada terjemahan Melayu Indonesia. Saya sudah tengok banyaklah kesilapannya. Jadi hak pakai hak tu satu peringatan. Ayat ni jangan pakai sepenuhnya. Sebab apa? Banyak sangat silapnya. Cara tu cara ditulis tu kita nampak macam seorang tok guru mengajar anak murid tulis tak saling gitu. Dia tak ada sama. Kalau tok guru tu memang pandai sungguh lah. Mana kita tak boleh menyalahkan dia. Mungkin catatan tu sepintah lalu, sekali lalu gitu. Kalau kita kata dia tu memang duduk talak sungguh, maka banyak sangat kesilapan. Tak boleh buat pegang tu. Boleh banding lah, boleh banding. Sekali ni kita ada ni, kalau ada tu tengok banyak sangat kesilapannya. Jadi sebagai peringatan kita jangan pegang. Dan dia syarah Bukhari dia tu, orang panggil syarah tajrid Bukhari. Bukhari ni ada, kalau tak ada sanad gini ya, haddatsana Abu Nu'man dan sebagainya, tu ada daripada Ibnu Umar. Tu ada situ bahawa Nabi SAW sekian-sekian ni, seperti dalam riwayat ni, itu orang panggil tajrid Bukhari. Mana hadis Bukhari yang tidak ada sanad. Bila tidak ada sanad tu tak perlu bincang, tak ada banyak perbincangan lah, kira nak bincang isi dia saja. Tapi macam hak kita guna ni dak sepenuhnya Sahih Bukhari. Tak tinggal serabut. Jadi kalau hak kita tak tinggal tu, tak pernah pun kita bincang, tak kena juga. Kalau hak kita tak tinggal tu, kita sebut tu, tak pernah pun kita bincang. Jadi apa perlu sebutnya? Apa beza dengan tajridnya kalau duk kira isi saja? Sedangkan benda tu ada tu cara dia, kaedah dia tu. Misalnya di sini dia katakan, cuba kita perhatikan. Dia kata qala Abu Abdullah dalam tajuk. Qala Abu Abdullah wa qala li Abdullah ibn Muhammad haddatsana Sufyan. Di situ kan Imam Bukhari skalanya dia kata haddatsana Abdullah ibn Muhammad. Dia tidak kata qala li. Apa beza dia kata qala li dengan dia kata haddatsana? Di sini dia kata qala li. Apa beza? Tu yang kita kena tahu ya. Ya ada beza. Tidak saja gitu ya. Cuba kita tengok 730. Kirmani berkata perkataan qala li, berkata kepadaku, lebih rendah darjatnya daripada haddatsani. Kirmani ni salah seorang pensyarah Bukhari lah, Sahih. Kirmani salah seorang pensyarah kitab Sahih Bukhari. Dan akhbarani, kedudukannya lebih rendah daripada itu. Sebabnya ialah boleh jadi Bukhari mengambilnya secara mudzakarah dan muhawarah, orang panggil. Jadi kalau dia kata qala li gitu, itu dia tidak ambil secara rasmi. Bila-bila duduk kecek gini ke gitu, duduk bincang ke, tiba-tiba kawan tu buat tubik. Bukan secara rasmi dia nak menyampaikan hadis. Ketika tu dia kata qala li, bukan secara nakal, yakni nukilan secara sah dan tahammul. Bukan secara tahammul, yakni menerima hadis secara rasmi dan secara formal. Tidaklah begitu. Ni bila-bila duduk kecek jumpa kan misalnya, dia pun ayat hak lagu tu Imam Bukhari tak akan kata haddatsana ataupun haddatsani, akhbarani, dia tak akan kata. Hak dia akan kata haddatsana kalau dalam majlis khusus, memang nak guru dia tu tubik tu dengan nak menyampaikan hadis lah. Apabila dia bersedia begitu kan, ini majlis dia nak menyampaikan hadis, anak-anak murid nak tunggu dah. Dia lebih bersedia manusia ni. Dia beringat dah, dia cek dah. Kalau hak hafal, berdasarkan hafal tu dia sudah ulang dah. Kalau hak berdasarkan catatan pun dia akan tubik lah catatan dia. Itu hak rasmi. Dalam kelas kita kata kan ada juga cikgu kadang-kadang dia kecek luar, kita tengah jalan jumpa merkit, kita tanya dia pun ayat lagu tu tidak rasmi. Tidak rasmi. Bila-bila jumpa kedai kopi ajak minum, lepas tu dia pun kecek ayat, itu tidak rasmi.
Boleh jadi ketika dia kecek tu sepintas lalu dia pun tidak bersedia sangat. Sebab itu darjat dia tu tidak sama. Darjat dia tidak sama. Kata-kata Ibnu Abi Mulaikah kepada Ibnu Jurayj ini jelas tergantung. Tak tergantung mana dia kata, kalaulah engkau melihat masjid-masjid Ibnu Abbas dan pintu-pintunya, tetap tergantung tu. Kalaulah mana jawapan dia nya. Jelas tergantung. Semestinya ada sesuatu yang mahdzuf di sini, sesuatu yang dibuanglah di sini. Sesuatu yang dibuang itu boleh jadi, kita kata kalau hukum Melayu, tentulah engkau akan kagum dan terpesona dengan kecantikannya. Itu salah satu. Kalau mu tengok masjid dia, pintu-pintu masjid dia, tentu mu terpesona, kagum dengan kecantikannya, kebersihan dan kekukuhannya. Mu akan tengok, kagumlah. Atau lain-lain seumpamanya, boleh kita takdirkan, bukan tak ada sebut. Misalnya kita kata, kalaulah engkau melihat masjid-masjid Ibnu Abbas dan pintu-pintunya, hebat. Misalnya sekurang-kurangnya hebat. Sekurang-kurang bolehlah bila tak ada lagu ni, tak ada lagu ni dalam bahasa Arab banyak guna, bahasa kita pun ada. Kadang-kadang kita kecek. Misalnya kita kata orang tu pandai masuk, kita kata, kalau mu makan hak dia, tergantung apa. Kalau mu makan hak dia tak sedap habis, tahu habis orang lain, kita tambah tu. Kita tambah tu dah sabah tu. Itulah orang panggil takdir yang dibuat tu. Contoh bahasa kita pun ada. Dah duk makan dia kata sedap-sedap. Kalau mu makan hak dia tu, sekat tu je. Tak ada jawab. Tapi maklum dia akan faham dengan sendirinya. Dia nak hak dia tu terlebih daripada hak lain-lain lagi. Jadi ikut kita lah nak katakan. Kita nak kata tu andaian yang benda hak kita nak kata tu orang panggil takdir. Dalam bahasa Arabnya dia panggil takdir. Itu sebab kita kata lain-lain seumpamanya. Boleh. Kebanyakan pensyarah seperti Hafiz Ibn Hajar, Al-Aini dan lain-lain mengatakan pada ketika Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kepada Ibnu Jurayj itu, masjid-masjid Ibnu Abbas telah pun musnah dan lenyap. Tu dia kata, mana dia tak ada arah, tak boleh nak tunjuk. Kalaulah mu pernah tengok, mu tengok masjid-masjid Ibnu Abbas dan pintu-pintunya, mu akan kagum. Tapi hari ni tak ada dah benda tu, aku royak saja lah. Mu nak pergi tengok pun tak ada dah. Maknanya sudah musnah, sudah lenyap. Ni Hafiz Ibn Hajar dan Al-Aini dan ramai lagi orang lain kata begitu. Kerana itu tidak ada harapan lagi untuk Ibnu Jurayj melihatnya sendiri. Tetapi Maulana Rashid Ahmad Gangguhi berpendapat, sebab itu kena tengok syarah banyak. Setengah-setengah orang tu dia pandai dengan Fathul Bari, Hafiz Ibn Hajar, tak ada lah. Tak kena tu banyak lagi. Orang-orang kemudian mari dia ada bagi lagi pendapat masing-masing tu kan. Baru puas hati kita. Kalau tidak tak puas hati, dia kata kita tak uji lagi sejauh mana nasabah ke tidak nasabah. Cuba tengok sini. Ini salah satu contohnya. Walaupun dia tu orang besar, orang hebat, kadang-kadang dia terlepas pandang, tertinggal, terlupa, macam-macam. Terlupa. Dia kata tidak mungkin masjid-masjid Ibnu Abbas yang dibina dengan begitu teguh telah musnah ketika Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kepada Ibnu Jurayj. Tak mungkin. Dari royak sini nak royak kemah hebat, kukuh masjid tu. Apabila baru Ibnu Abbas ni dengan samai hak dia kecek tu, dia kata musnah habis. Masjid bukan sebuah masjid. Tu cuba perhati. Takkan musnah belakang dah. Macam orang dunia kedua kah? Nah, kita kata dia jadi hancur, habis kawasan tu. Sekurang-kurangnya macam mereka pergi bom di Iraq, sekurang-kurangnya kita kata jadi lagu tu kah? Tak pernah berlaku. Dalam masa hak kecek ni, daripada Ibnu Abbas sampai kepada masa hak kecek ni, tak ada lagi bom setara tu. Sport learning ni boleh jadi hancur, jadi rata, bangunan-bangunan tu jadi rata.
pada jarak, pada buku tak ada, tak berlaku. Ni dia kata sebabnya ialah Ibnu Abbas wafat pada tahun 68 Hijrah. Dia kena kira. Ibnu Jurayj lahir pada tahun 80 Hijrah. Tu ya. Cuba perhati molek. Tapi kadang-kadang tokoh besar ni, apabila kita dengar dia, kita tak pergi dah selidik. Kita pun berhenti sekat tu. Cuba kita pergi lagi. Kadang-kadang ada lagi hak dia terlepas. Misalnya di sini 80 je. Kalau mengikut pendapat orang-orang yang mengatakan umur Ibnu Jurayj melebihi 100 tahun, maka seharusnya dia lahir pada tahun 50 Hijrah. 50 Hijrah. Mana kira-kira dia ada dengan zaman Ibnu Abbas. Ibnu Abi Mulaikah pula wafat pada tahun 117. Ini berapa tahun? Ini wafat, bukan lahir. Bermakna barulah paling tinggi pun kita kata 15 tahun. Letaklah 15 tahun. 15 tahun ni kalau bangunan kukuh tu tak lagi. Tak lagi. Kita kata rumah kayu pun tak utuh. Kalau kata rumah kayu pun tak utuh lagi 15 tahun. Kecuali kalau ada anak-anak kuat sangat tu lain ceritalah. Dalam keadaan biasa, kalau masjid batu ke apa ni tak utuh. Kalau tidak pun dalam 12 tahun. Sekitar tu ya ni. Bukan satu masjid, beberapa masjid. Takkan utuh belakang sekaligus. Tak ada langsung dah. Itu Ibnu Abi Mulaikah dan Ibnu Jurayj, kedua-duanya adalah tokoh di Mekah. Dia ni tokoh di Mekah, dua-dua ni. Ibnu Abi Mulaikah Abdullah, Ibnu Abi Mulaikah dan Ibnu Jurayj Abdul Malik tu, kedua-duanya adalah tokoh di Mekah. Tokoh utama ni. Cuma tokoh-tokoh utama ni kadang-kadang orang fitnah juga, lemah kita. Tokoh-tokoh utama ni macam Ibnu Jurayj ni, orang kata puak-puak Syiah lah terutamanya. Dia nak royak di kalangan orang sunnah pun ada juga serupa dengan dia tu, muta'ah. Siapa kata Ibnu Jurayj ni? Mu tahu ke Ibnu Jurayj ni, kata dia muta'ah berapa orang? 90 orang. 90 orang. Jadi kan lemah lah kita. Dia tuduh nak mudah kat orang tu lah. Jadi kita kata pakar apa dia kata? Imam orang-orang ahli sunnah Ibnu Jurayj. Padahal dia telah mengamalkan mut'ah. Kalau mut'ah tu haram, apa maknanya orang alim ni telah buat benda haram lah. Mudah ya dia buat kesimpulan. Jadi kamu tu buat rujukkan duk pakar dia macam mana? Dia tu salah. Kecuali lah kamu kena kata bahawa mut'ah ni benda masih hilah lagi. Masih hilah. Dia nak bagi kot tu. Sebenarnya karu belakang ni tak ada. Tak betul ni. Tapi kalau kita baca misalnya dalam kitab-kitab rijal, seperti Tahdzibut Tahdzib Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain, memang dia ada sebut hak orang kata tu, tuduhan orang terhadap dia tu. Bukan dia terima, dia tak terima, macam dia royak. Ini antara tuduhan orang, fitnah orang terhadap dia, iaitu dia muta'ah 90 orang perempuan. Parah. Ibnu Jurayj ni salah seorang tokoh yang diterima baik oleh Imam Syafi'i. Dia salah satu silsilah yang penting dalam mazhab Syafi'i. Sebab dia tokoh di Mekah. Masjid Ibnu Abbas pula terletak di Taif. Hak masyhurnya, mungkin pada ketika Ibnu Abi Mulaikah berkata begini, Ibnu Jurayj belum lagi melihat Masjid Ibnu Abbas di Taif itu. Jadi dia kata ketika kata gini, dia kata tak punah lagi masjid tu. Cumanya ni hak Rashid Ahmad Gangguhi ni, tak punah lagi masjid tu duduk di Taif. Masjid tu duduk di Taif. Boleh jadilah Ibnu Abi Mulaikah kata gini kepada Ibnu Jurayj itu, pada masa tu Ibnu Jurayj tak tengok lagi hak di Taif tu. Hak dia kagum, dia kata mu akan kagum tu, hak di Taif tu lah. Hak sahur sebagai Masjid Ibnu Abbas. Itu kata Rashid Ahmad Gangguhi. Tapi hak dia kata tu molek sangat dah, molek dah. Cuma kalau dia tambah sikit je, hak kita nak tambah sikit. Itulah hak kita tambahnya. Pada pandangan penulis, pendapat yang diberikan oleh Al-Gangguhi itu memang ada kewajarannya. Tetapi Ibnu Abi Mulaikah tidak semestinya menceritakan tentang Masjid Ibnu Abbas di Taif itu semata-mata.
Jadi dia duduk kaitkan dengan masjid hak di Taif. Hak masjid di Taif tu tak mungkin punah lagi, roboh lagi, tak mungkin. Sebab apa? Baru je. Tapi dia duduk kaitkan dengan hak tu. Pada pandangan kita, apa yang duduk terikat dengan hak tu? Kan dalam Bukhari ni dia kata, lau ra'aita masajid Ibn Abbas wa abwabah, masjid-masjid. Kalau hak di Taif tu sebuah, ni masjid-masjid Ibnu Abbas ni banyak lagi di tempat lain. Sebab sahabat-sahabat ni dia pergi mana-mana, dia tidak pergi saja. Dia akan tinggalkan anak murid, dia akan tinggalkan bangunan, terutama masjid. Orang pakak buat atas nama dia tu, nak ambil sempena dia tu, buat di tempat tu. Di mana-mana pun dia pergi. Begitulah keadaan sahabat ni. Orang sambut baik, dan orang hak dia nak gapo dia. Hak dia nak tentulah serupa dengan Nabi lah, pergi mana-mana masjid dulu. Masjid dulu. Jadi begitulah, bukan di Taif saja. Jadi daripada keterangan Rashid Ahmad Gangguhi ni, dia ikatkan dengan hak di Taif tu. Sedangkan hak di Taif tu saya rasa kurang, tak berapa munasabah. Cuba perhati, cuba perhati. Taif bukannya jauh sangat dari Mekah. Ia terletak kira-kira 99 km sahaja dari Mekah. Agak tidak masuk akal mengatakan seorang yang masyhur di Mekah seperti Ibnu Jurayj tidak pernah sampai ke Taif. Tak pernah sampai tu. Asar yang dikemukakan oleh Bukhari di atas menyebutkan beberapa buah masjid Ibnu Abbas, bukan sebuah sahaja. Apa kita nak terikat dengan di Taif tu? Masjid-masjid lain boleh. Sebabnya adakah mesti semua masjid Ibnu Abbas itu terletak di Taif? Tentu tidak. Ibnu Abi Mulaikah mungkin juga memaksudkan masjid-masjid Ibnu Abbas yang terletak di tempat-tempat lain seperti di Taif. Hak tu hak nasab. Hak tu hak nasab. Tidak semestinya hak di Taif. Hak di lain pun boleh jadi juga. Sebabnya Ibnu Abbas dia tidak duduk di Taif saja. Di Kufah dia pernah duduk. Di banyak tempat, Basrah dia pernah duduk. Jadi hak di sana tu lah agak jauh kalau mu tengok. Jadi aku tengok dah pergi ke situ. Kalau lah mu tengok, mu nak pergi pun jauh. Kalau di Iraq tu jauh lah. Tapi kalau di Taif tu dekat sangat dengan tempat dia. Kita kata 99 km ni sampai ke mana kalau daripada Kota Baru? Terengganu? Tak sampai. Tak sampai. Lalu ada. 99 km. Tu je. Walaupun kita kata kenderaan pada masa tu untuk kuda, tapi seorang tokoh seperti dia ni tak pernah pergi, tak pernah sampai. Walaupun mungkin juga tu, tapi dia sebut masjid-masjid, bukan masjid Ibnu Abbas di Taif. Apa kita nak terikat dengan hal tu? Jadi masjid Ibnu Abbas ni kira-kiranya seolah kalau dia buat, dia nak comel, dia nak kemah kukuh. Maklum. Sebab kalau seorang tukar masak pun lagu tu juga, kita buat contoh orang perempuan ada ni kan. Kalau tukar masak tu dia bukan sekali dia masak sedap. Kalau dah sedap dia pandai buat, dia buat setiap kali dia buat sedap semua. Lagu tu apa yang dia dia buat jenis sedap. Supaya Ibnu Abbas ni kalau dia kat masjid dia kemah. Sebab itulah Ibnu Abi Mulaikah kata begitu kepada Ibnu Jurayj tu. Ini salah satu keistimewaan dia. Jadi hak ni, hak Imam Bukhari terima cerita ni secara mudzakarah. Sebab tu dia kata waqala li Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan an Ibnu Jurayj dan seterusnya. Hak ni. Jadi hak dia kata tidak dengan haddatsana dan tidak di bawah tajuk bab ni, seperti hadis Abu Nu'man Qutaibah bin Sa'id, dia kedudukannya rendah daripada hak ni. Tapi tidak bermakna tidak sahih. Rendah. Hak kata riwayat Bukhari yang tinggi, syarat dia tu bukan hak lagu ni. Hak dalam tajuk lagu ni dan hak dia sebut secara mudzakarah ni bukan hak tu maksud. Tetapi yang dimaksudkan ialah hak ni. Hak ada nombor tu kita kata, misalnya nombor 448, hak tu. Yang dimaksudkan hadis Bukhari yang tinggi tu. Supaya juga hadis Muslim orang kata tinggi. Hadis usul dia, bukan syawahid dia. Bukan mutaba'at yang sebut dalam Muslim tu, bukan hak tu. Hak tinggi lebih daripada orang lain. Hak tu ada kalanya rendah daripada orang lain. Hak syawahid. Jadi kadang-kadang orang
mengelirukan juga. Boleh jadi dia tahu, boleh jadi dia tidak tahu. Kalau dia tahu, mengelirukan. Kalau dia kata ni hadis ni menepati syarat Muslim. Menepati syarat Muslim tu kerana perawi dia tu perawi ada dalam Muslim semata-mata. Tidak kira perawi tu ada dalam hadis usul Muslim ke dalam syawahid Muslim, tak kira. Itu boleh jadi keliru. Jadi orang ingat bila sebut syarat Muslim ni, maknanya perawi Muslim semua ada dalam lagu tu lebih pada orang lain. Tak kena lagu tu. Bukan. Hak kata lebih tu, kalau Sahih Muslim hadis usul dia. Hak usul dia tu duduk di permulaan. Kalau setiap bab tu permulaan. Kalau hadis banyak, mungkin 1, 2, 3. Lepas tu hak hujung-hujung bab tu biasanya hak tu sebagai syawahid, sebagai mutama'at disebutkan. Hak dalam tu perawi dia tidak tinggi mana. Ada kalanya kurang lagi daripada Abu Daud, daripada Tirmizi. Tu benda hak kita kena tahu ya. Benda-benda lagu ni kadang-kadang kalau tidak ngaji khusus dia tak tahu. Tak tahu. Dia duk ingat misalnya dalam Hakim ke Mustadrak, dia kata ini mengikut syarat Muslim. Dia sebut lagu tu kan orang pun kejut, tinggi. Padahal dia sebut tu secara umum. Dalam sanad dia tu ada sanad perawi Muslim tu je. Hak ada tu di mana dia tak sebut. Jadi tidak semestinya tinggi seperti hadis-hadis usul dia, tak mesti gitu. Itulah sebabnya hak dia kata menepati syarat Muslim, serupa dengan perawi dia adalah perawi Muslim, masih lagi dipertikaikan oleh ulama. Sebab apa kita kata pertikar pulanya? Dah dia riwayat perawi Muslim, menepati syarat Muslim, berapa petikai pulanya? Siapa kata dhaif pula macam-macam. Itu benda kita kena faham ya. Itu benda yang kita kena faham. Misalnya sebagai satu contoh, macam Ibnu Ishaq ada dalam Muslim, dalam Bukhari tak ada. Dalam musnad dia haddatsana tak ada. Ada pun secara ta'liq, ada juga, tapi secara ta'liq dia ada maksud dia sendirilah. Apabila sampai tepat dia, kita akan royak lah. Tapi kalau dalam Muslim haddatsana ni ada, termasuk dalam hak tu Ibnu Ishaq. Tapi haddatsana pun riwayat usul ke riwayat syawahid. Jawabnya bila pergi sampai ke situ, dia bukan riwayat usul. Imam Muslim terima pun bukan sebagai perawi usul dia, sebagai syawahid. Ada sebut dalam tu. Jadi orang hak tak faham, dia kata tengok, dia pertikai ke perawi Muslim, dia tak faham. Perawi Muslim ni anak tinggi, mana ada petikan. Yalah, kita royak orang petikan, kita tulis royak je. Imam Malik, kau siapa-siapa ramai lagi hak royak tu. Lepas kita tengok macam mana ada dalam Muslim. Tidakkah Muslim ni dia ambil perawi yang disepakati? Hak tu hak mana? Hak tu kena tahu dulu. Hak mana? Riwayat lagu mana? Tak apalah. Lepas tu kita pergi kepada hadis, masuk dalam hadis, iaitulah ni Ibnu Umar kata Nabi SAW pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah ni maksudnya pada tahun pembukaan Mekah, iaitu pada tahun yang ke-8 Hijrah. Baginda SAW memanggil Uthman bin Talhah. Uthman bin Talhah ni keturunan dia ni begitu lagi, sebelum pada tu lagi dia jaga anak kunci Kaabah, pintu Kaabah, keluarga dia. Ni beliau nombor nota 732 bawah tu, beliau ialah pemegang anak kunci Kaabah. Memeluk agama Islam setelah berlakunya perjanjian damai di antara Rasulullah dan orang-orang kafir Quraisy Mekah di Hudaybiyah, yakni pada tahun yang ke-6 Hijrah. Pada tahun yang ke-6 Hijrah. Setelah anak kunci Kaabah diserahkan oleh Rasulullah kepadanya dan keluarganya, beliau terus hidup bersama Rasulullah di Madinah. Sebab dia muhajirin. Muhajirin sebelum daripada Fatih Mekah tu wajib berhijrah, kena pergi duduk Madinah, sehinggalah baginda wafat. Selepas itu beliau berpindah ke Mekah dan meninggal dunia di sana pada tahun 42 Hijrah. Dia pergi ke Mekah lah, moga dia
tugas dia. Dan tugas ini Nabi serahkan kepada dia tu sampai kepada anak cucu dia. Nabi kata sampai kiamat. Tak ada siapa-siapa ambil, zalim. Memang apa? Tukar kerajaan apa? Keluarga dia semacam. Sampai kelak ni. Ni anak cucu dia ni. Itu antara keistimewaan sahabat ni. Itu keistimewaan. Siapa-siapa pun tak berani. Pasal apa ada hadis tu? Tak berani. Nak langgar, nak beri ke orang lain, tak berani. Itu salah satu contoh umat Islam ni ikut Nabi, pegang hak Nabi kan. Dalam kes ni kita boleh tengok siapa kelon ni. Dan Nabi kata siapa ke bila-bila, kalau selagi ada tu kan, pokok dia lah, anak cucu dia. Itu antara kelebihan dia. Pada tahun 42 lah dia meninggal dunia. Uthman pun membuka pintu Kaabah. Nabi SAW masuk ke dalam Kaabah bersama-sama dengan Bilal, Usamah bin Zaid dan Uthman bin Talha masuk dalam Kaabah. Setelah dikunci pintu Kaabah itu, yang ni dari dalam dah masuk dalam tu kunci. Tu Imam Bukhari naknya. Pintu masjid boleh kunci. Tu dia naknya. Pak kita kata ini bukan semua masjid. Masjidil Haram tu kot luar tu kan. Masjid juga tak kira lah. Tu lah yang kita kata tadi tu. Kalau dalam masjid satu ruangan dia dikunci, tak apa. Ruangan lain terdedah terbuka. Molek lagu tu. Di sini ada keperluan dikunci tu. Bila ada keperluan, bila Nabi benarkan, itulah dalilnya. Mudah je kita orang Islam ni. Sekali pun berlaku. Kalau sahih, Nabi buat jadi contoh dah. Ikutan dah. Pegangan dah. Fiqh pun, segala fiqh pun berkembang daripada situ. Dia kata gini berdasarkan tu. Tu je. Tidak banyak kali, tapi jelas dia kunci pintu. Kunci pintu. Dan sebelum pada tu suruh buka tu sebab tutup lah. Panggil suruh mari buka nak baca. Pegang nak baca. Nabi tak komen, tak kata gapo. Tak boleh lagu ni. Dia tak kata. Dia kena terbuka semua. Ada kata? Ada. Bahkan dia serahkan pula. Ada kunci tu suruh dia pegang. Ini menunjukkan boleh ada pintu tu. Dan pintu dia kukuh. Tu nak cerita. Jadi kalau pintu masjid lain pun kalau buat kukuh, kemah, comel, tak apa. Tidak salah. Tu bendanya. Jadi apa hikmatnya Nabi SAW tutup tu kunci tu? Sedangkan ramai lagi sahabat-sahabat dia yang lain, kalau nak kiranya pakat nak masuk jugalah sekali dengan Rasulullah. Ya Bilal tu muka muazzin dia, duduk khidmat kepada dia, semua duduk dekat dengan dia. Usamah bin Zaid tu dia gendong kan dalam peristiwa tu. Dia gendong naik unta dia. Duduk sekali juga kadang-kadang Usamah tu heret unta dia. Jadi ada sekali. Uthman ni pemegang anak kunci. Jadi bila masuk dalam tu, apa yang dia tutup, ada beberapa hikmatnya. Hikmatnya dapat kita lihat dalam nota 733 tu. Tidak nak baca semua, cumanya ambil 1, 2, 3 tu saja. 1, supaya Rasulullah SAW boleh berada dengan tenang di dalamnya, tanpa sebarang gangguan dan kesesakan. Kalau buka, pakak nak masuk lah. Jadi sesak. Rasulullah tak boleh nak tenang dalam tu. Sedangkan nak bagi kepada dia, moga ni pada masa ni baru je Fatih Makkah, baru jatuh ke tangan Islam Mekah. Jadi tu seperti kita maklumkan dalam Kaabah tu macam-macam, berhala berapa banyak dalam Kaabah tu pada masa tu. Jadi itulah benda yang dibimbangi. Takut-takutlah makan Rasulullah masuk dalam tu semaya, orang kata semua berhala pula lah makan. Benda tak beres lagi, tak selesai lagi, banyak perkara kena buat lagi. Itu sebab dia kunci. Dia kunci, dia jolok lah mana-mana nak jolok, berhala jatuh. Buat hak mana-mana lukisan hak ada dalam tu menggambarkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, gapo, duduk buat benda syirik. Hak dalam tu dia sapu, basuh. Itu antara benda yang dibuatnya. Antara benda yang dibuat. Ini kali ni dia masuk sekali. Ada kali yang lain ada beberapa orang sahabat pula masuk. Antaranya cucu dia Ali bin Abdul As. Hak jolok berhala tu tinggi sikit kedudukannya. Jolok tu dia
naik atas belakang. Ni atas bahu Nabi ni jolok. Cucu dia. Hak dalam cerita hak ni sirah hak mengarut ni, dia kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Ali. Ali juga nama dia. Dia kena bagi Sayyidina Ali. Kita kata tak pernah sabar kalau Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali sepatutnya Nabi naik atas bahu dia. Dia pahlawan. Dia tengah muda dah. Dia tengah muda. Nabi ni tua dah. Tak pernah sabarnya. Tapi kalau cucu dia naik atas bahu dia tak apa. Itu pernah sabar. Logik. Tapi kalau Sayyidina Ali nak naik atas belakang Nabi, tak kena tu. Dari segi logik pun tak pernah sabar. Tapi dia ni dia lakah belakang, langgar belakang. Jadi jolok. Itulah bendanya. Sayyidina Umar bawa air, bawa air basuh mana-mana perlu basuh. Ada ketikanya pada masa peristiwa itulah juga. Boleh jadi hak ni kali yang kedua masuk setelah bersih. Sebab Nabi semaya dalam itu. Hak mula-mula masuk tika banyak lagi berada tu, dia tidak semaya. Apa lagi kalau orang masuk, kalau orang tidak masuk, dia 3 orang ni royak pun boleh jadi keliru dah. Boleh jadi keliru. Macam mana Nabi semaya dalam ada berhala dalam itu. Dan dia berkuasa dah. Kalau dia tak ada kuasa, tu lain cerita lah. Dia tak ada kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibiarkan orang ramai juga masuk ke dalamnya, mungkin mereka menganggap segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya sebagai ibadat yang dituntut. Padahal banyak daripada perbuatan baginda di dalam Kaabah ketika Fathi Makkah itu merupakan tuntutan semasa yang tiada kaitan langsung dengan ibadat, seperti membersihkan Kaabah daripada berhala-berhala, menghilangkan lukisan-lukisan zaman jahiliah dan lain-lain. Dia nak tengok gapo dia yang berubah, gapo dia mau terpindah dalam tu. Sebab dia pun pernah masuk juga. Ketika lain, ketika tahun yang ke-7 dalam Umratul Qadha, dia boleh pergi dengan kebenaran. Orang kafir Quraisy pun dia tak boleh masuk. Dia tak masuk. Mereka tak benar, mereka berkuasa pada ketika tu. Jadi selama mana Nabi tu terpisah, dia lama dah tengok hak dalam tu, dia nak tengok lah, nak tinjau lah dulu. Itu maksudnya. Jadi kalau pergi ramai-ramai, tak ada, hilang maksud, tak sapa lah maksud tu. Tak sapa maksud, duduk sesak-sesak pula dalam tu. Lepas tu Nabi buat apa-apa, dia anggapnya sebagai suatu ibadat. Yang ketiga, menutup pintu dari dalam. Dengan menutup pintu dari dalam, Rasulullah SAW dapat melihat dan meninjau dengan teliti mana-mana bahagian di sebelah dalam Kaabah yang perlu diperbaiki dan atau dibersihkan. Itu tujuannya. Jadi perlu kepada ketenangan tu, nak tengok, nak tinjau. Yang keempat, supaya orang ramai tidak menganggap sunat atau digalakkan masuk ke dalam Kaabah apabila mereka pergi ke Masjidil Haram. Itu. Sebab tu kita tak using, jangan berasa tak boleh masuk ke dalam Kaabah tu satu kekurangan, tak sepenuhnya kita pergi buat kerja haji, kau umrah kan, tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Nabi SAW berapa kali pergi umrah? 3 kali. Tak pernah masuk. Tak pernah masuk. Jadi kita kena ikut hati. Kena ikut hati. Setelah dia berkuasa, pun dia hanya masuk dengan beberapa orang saja. Kalaulah perlu kepada semua, mesti dia royak. Ada kelebihan kau, dia keluar, dia akan ijtihad. Ni tak ada. Menunjukkan masuk dalam Kaabah tu bukan penyempurna kepada ibadat kita. Bahkan setengah-setengah ulama pertikaikan semaya dalam Kaabah tu. Kalau di luar Kaabah semua sepakat menghadap syatral Masjidil Haram. Masjidil Haram, Kaabah sebutir tu, kita hadap belakang bila kita duduk Malaysia ni, walaupun jauh. Tapi kalau orang duduk dalam tu, dia menghadap ke satu dinding Kaabah saja, bukan kepada Kaabah tu semua sekali. Dengan sebab tu setengah-setengah ulama dia pertikaikan sunat boleh, fardu tak boleh, kata dia. Sebab apa? Tidak menghadap kepada Kaabah tu semua sekali, hanya satu dinding Kaabah. Begitu juga kalau pintu Kaabah tu dibuka, dia pun semaya pintu tu tak kena dinding, ke arah pintu yang terbuka, tak sah semaya. Sebab dia tidak menghadap Kaabah. Itulah benda yang dibahas oleh ulama-ulamanya. Jadi tak ada kelebihan. Tak ada kelebihan masuk dalam tu jadi semaya lebih sempurna. Tak. Bahkan semaya dalam tu dipertikaikan oleh ulama. Walaupun kebanyakan ulama, dulu kita sudah bincang dah itu sebenarnya. Sudah bincang dah. Lepas tu Ibnu Umar, kemudian mereka semua keluar
Ibnu Umar berkata, aku pun bersegera mendapatkan mereka. Aku bertanya Bilal tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Kaabah. Bilal berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di dalamnya. Aku bertanya lagi, di bahagian mana? Mana dia sembahyang tu? Bilal menjawab, di antara dua tiang. Ibnu Umar berkata, tetapi aku terlepas untuk bertanya Bilal, berapa rakaat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang? Aku tak ada tanya waktu kata dia. Tak ada tanya waktu. Dia tanya sembahyang mana aja. Jadi Ibnu Umar ni, ini salah satu contoh seorang sahabat yang suka sangat ittiba' suri, jaga nak ikut Nabi. Hak Nabi buat zahir, dia buat ikut lah kau. Dia tahu dah tu tidak kena mengena dengan agama pun, tapi dah Nabi buat lagu tu, kita nak buat lagu tu. Dia siapa-siapanya Nabi tergelincir nak rebah, sungguh dia buat nak rebah kata. Siapa setahu tu dia. Jadi orang hak lagu ni kan, dia sayang sangat lah kepada Nabi. Dia nak ikut sangat. Kalau hak kecil-kecil setara tu pun dia Siapa begitu sekali kan, lagu mana lah kalau hak besar-besar. Kita kena faham gitu. Jangan kita faham setengah orang kita ni kan, dia suka ikut hak kecil, hak besar dia tak cara. Sahabat tidak lagu tu. Sahabat ni kalau hak kecil setara tu, hak besar tak tahu. Jadi hak besar lagi antaranya anak dia patut. Dia riwayat hadis Nabi riwayat, jangan halal orang Tina pergi masjid semayang. Anak dia kata, saya nak halal, kata dia, sebab orang Tina ni banyak masalah lah. Ibnu Umar marah, dia kata, aku riwayat hadismu lawan hadis. Dia gocok dada anak dia tu. Lepas tu aku tak sekecek sama dengan kata dia. Memang dia tak kecek sampai mati dengan anak dia hak nama Bilal. Kalau hak lain-lain lagi. Sebab tu kita kena faham, kalau dia terima gini-gini, mestilah bagi dia betul. Molek. Kita tak boleh kata dia terpengaruh dengan politik, dia makan budi dengan pemimpin. Tak boleh tak? Bukan. Orang lain boleh, sahabat-sahabat tak boleh. Sahabat-sahabat tidak gitu sifatnya. Jadi dia ni sangat nak tahu benar. Terutama kalau Nabi pergi situ, dia buat ke dia, Nabi berhenti kencing, dia akan cuba kencing situ. Sebab tu Nabi berhenti ambil air semaya sini. Dia akan tu ambil air semaya. Di sini ketika Nabi nak pergi ke Mekah tu, sebelum perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi semaya di bawah satu pokok samurah. Dia tanya orang, mana pokok? Dia nak pergi semaya kata. Mana Nabi semaya? Dia nak pergi semaya kata. Ayah dia ni pesi-pesi lain sikit. Ayah dia ittiba' hakiki, dia tak say ittiba' suri. Hak zahir ni jangan kita terikat sangat. Kita kena terikat dengan hak sebenar-benarnya Nabi nak gapo. Kalau pakaian, dia nak tutup aurat. Kadang orang tidak sama. Orang sesok, orang miskin, orang negeri ni, orang negeri panas, orang negeri sejuk, tak serupa. Jadi kita hak tu ya kita kena jaganya. Bentuk dia jenis itu tak perlu. Itu cara Sayyidina Umar. Jadi bila dia tahu anak dia ni lagu tu, dia suruh orang tebas habis pokok tu. Tebas habis pokok. Dia takut jadi pemuja. Dia jaga akidah. Jadi jaga akidah lagu ni, takut orang jadi sesat, adalah suatu tindakan yang baik dan dilakukan oleh Sayyidina Umar. Semua dia beringat tau. Misalnya kalau dia nak kucuk Hajarul Aswad, air batu, aku tahu mu batu, dia kata. Dengar, dia kata suruh orang dengar. Takut jadi pemuja. Kita ni kat agama tauhid kena jaga benar lah tauhid tu, jangan sampai jadi syirik. Sayyidina Umar dia jaga benar masalah akidah. Itulah banyak lagi lah cerita-cerita. Ini salah satu contoh Ibnu Umar ni nak ikut Nabi. Itu dia nak tahu maya mana. Dia nak masuk, buat kata lah. Gitulah kira-kira je. Jadi tapi hak di sini kita sudah jumpa dah hadis ni lebih kurang dulu. Di sana ada sedikit perbezaan, boleh kita lihat dalam nota tu. Kenyataan 734. Kenyataan Ibnu Umar di sini jika dilihat secara sepintas lalu kelihatan bercanggah dengan kenyataannya di dalam hadis 382 di bawah bab firman Allah, dan jadikanlah tempat sembahyang bermula dari maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dulu ketika bincang situ nota nombor ni, hadis nombor ni sudah bincang dah. Dalam hadis tu sebut dia tahu pun berapa rakaat. Dia tahu pun.
Jadi di sini dia kata dia tak ada nak tanya. Nampak bercanggah. Di sini beliau berkata, tetapi aku terlepas untuk bertanya Bilal, berapa rakaatkah Nabi SAW telah bersembahyang di dalam Kaabah? Sedangkan di dalam hadis 382 itu beliau bertanya Bilal, adakah Nabi SAW telah bersembahyang di dalam Kaabah? Jawab Bilal, ya, 2 rakaat di antara 2 tiang yang berada di sebelah kirimu apabila engkau masuk ke dalam Kaabah. Dia ya, 2 rakaat. Sini apa dia kata dia? Tak ada nak tanya. Sebenarnya kadang-kadang orang yang tak faham dia kata ni tengok bercanggah dia. Tidak bercanggah. Dia tak ada nak tanya. Memang betul lah, dia tak tanya. Hak dia tanyanya Nabi Ismail mana? Hak 2 rakaat tu dalam hadis tu dia Bilal sendiri royak. Lebih dia. Kalau patutnya Bilal pada royak, Nabi Ismail kata lain. Ya, pada dah. Tapi Bilal ni baik. Dia royak. Sini bila kamu masuk alik ni, tiar tu alik kiri, dan Nabi Ismail 2 rakaat. Memang dia tidak tanya, Bilal sendiri royak. Tidak bercanggah kan aku. Tidak bercanggah. Cuma perhati molek dia hadis ni kena perhati. Kadang-kadang nampak bercanggah, sebenarnya tidak bercanggah. Jawapan yang ringkas dan tepat untuk soalan Ibnu Umar itu ialah ya. Di mana ada soalan Ibnu Umar untuk jawapan Bilal seterusnya? Tak ada. Tak ada. Jadi dalam riwayat dulu 382 tu Bilal sendiri riwayat. Dia tak tanya, dia tanya waktu. Lepas tu antara pengajaran dan panduan yang terdapat di dalam hadis ini ialah Masjidil Haram atau Kaabah secara khususnya mempunyai pintu. Bukan sekadar mempunyai pintu semata-mata, malah pintunya itu mempunyai penyelak atau kunci. Itu hendaknya. Itu hendaknya panduan kita. Jadi masjid-masjid lain serupa dengan Masjidil Haram juga. Satu ruangan dalam masjid mungkin dikunci lebih daripada hak di luar. Hal itu masjid lain pun ada juga. Kalau kita kunci hak ruangan yang khusus yang ada barang-barang berharga tu, tidak salah seperti mana dalam Kaabah. Kaabah ni dikunci. Yang kedua, dalam keadaan ada keperluan dan maslahat, pintu masjid boleh dikunci sama ada dari dalam atau dari luar. Dalam keadaan ada keperluan dan maslahat lah, seperti tadilah yang kita sebut antara maslahatnya. Yang ketiga, Uthman bin Talha dan keluarganya adalah penjaga kunci pintu Kaabah semasa jahiliyah lagi. Selepas pembukaan Mekah, Rasulullah SAW terus mengekalkannya dan keluarganya dengan tugas itu. Memang begitulah. Yang keempat, Rasulullah SAW masuk ke dalam Kaabah semasa pembukaan Mekah bersama-sama dengan Bilal, Usama bin Zaid dan Uthman bin Talha. Yang kelima, Rasulullah SAW tidak membenarkan orang-orang lain masuk bersama baginda pada ketika itu kerana adanya maslahat tertentu, bukan kerana meminggirkan ataupun tidak memandang penting orang-orang lain. Dah ada maksud dia. Yang keenam, tidak begitu lama Nabi SAW berada di dalam Kaabah dalam peristiwa pembukaan Mekah, tetapi berdasarkan riwayat ini sempat juga baginda bersembahyang di dalamnya. Adapun pada ketika Nabi SAW pergi haji perpisahan dia tu pada tahun yang ke-10 tu, ada dua pendapat ulama. Ada yang kata dia masuk, ada yang kata tidak masuk. Hak masuk ni tahun yang ke-8. Hak kata ada sembahyang apa ni tahun yang ke-8, bukan tahun yang ke-10. Yang ketujuh, Ibnu Umar adalah antara sahabat yang sangat mengambil berat tentang apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di mana-mana tempat. Tujuannya tidak lain melainkan untuk menghayati sunnah Rasulullah SAW semata-mata. Bagi beliau, ittiba' suri tidak kurang pentingnya dari ittiba' hakiki dalam penghayatan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau orang tu dia nak ikut sunnah, biarlah kita kata orang ada khilaf lah tentang janggut, dia nak tahu janggut sebab Nabi zahirnya memang tahu janggut. Ya, kita jangan kata apa, kita jangan doa nganyi, jangan kata gapo lah. Kalau kita terima itu ittiba' suri sekalipun.
Kalau kita terima ittiba' hakiki lagilah, tak boleh kata. Kalau kita terima secara ittiba' suri je tu pun tak boleh kata. Apatah lagi kalau ittiba' hakiki. Ya, orang kata dia ni wajib, dosa kalau cukur, wajib taruh dalam mazhab Hanafi misalnya, dia tidak anggap itu ittiba' suri, itu ittiba' hakiki. Jadi ada hukum tu. Ini kita mengambil kira hak kata itu ittiba' suri saja. Kalau kita ikut pun tidak terikat sangatlah. Seperti dalam fiqh Syafi'i, ramai juga yang mengatakan kalau cukur itu makruh saja, bukan sampai ke peringkat haram. Tetapi kita tak boleh pelekeh, main perendah orang yang nak taruh janggut kerana nak ikut Nabi sekali. Salah. Walaupun ittiba' suri. Kalau ittiba' hakiki lagi lah. Tak boleh kita main-main. Sebab apa? Kalau hak sebenarnya tak ada jumpa dalam hadis mana-mana pun Nabi pernah cukur sekali. Ada. Sekali pun tak ada. Itulah bagi orang yang kata wajib kemah sangat, dia kata tak pernah. Kalau kecil berdiri ada juga. Kalau goni ada juga, goni ada juga. Ni tak ada. Apa? Itu bendanya. Jadi dengan sebab itu kita tak boleh main-main, ya. Setengah-setengah orang tu dia nampak janggut dia serabut lah, huduh lah jadi, tua sebelum umur lah, macam-macam, kan? Tak boleh. Hak Nabi kita kena anggap molek. Kita kena betul fikiran kita tu. Hak kita tak molek tu kita pengaruh luar tu. Hak betulnya comel. Kena betul molek. Masalahnya kita ni duduk comel. Hak hero kita tengok dalam filem tu, gaya dia berjalan, gaya dia sepak rambut, gaya dia hot tu jadi contoh ikutan kita. Hot tu yang jadi penyakitnya. Sebab tu jadi nak ni tak molek, makan dengan tangan pun tak molek, cemar, macam-macam kata. Sebenarnya hak Nabi buat tu molek. Kena duduk situ, ubah fikiran kita. Betul molek. Set molek dulu lagi. Barulah tidak jadi penyakit. Kalau tidak penyakit, banyak benar penyakit. Itu bukan orang kafir, orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri pun tak faham lagi benda ni. Usah kau orang kafir. Kita sendiri pun duduk bercanggah. Tak apalah. Lepas tu yang ke-8, bagi Imam Bukhari, hadis ini merupakan sebaik-baik sandaran untuk mengkiaskan keharusan menutup pintu-pintu masjid yang lain. Ni contohnya. Lepas tu habislah setakat tu. Kita berhentilah. Wallahu a'lam.